Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua murid. Apa khabar pagi ni? Saya Cikgu Jemaah binti Nai mewakili guru-guru lain untuk mengajar subjek Bahasa Melayu pada hari ini. Pada pagi ini kita akan membincangkan tentang karangan ataupun penulisan bahagian C. Suka cikgu nak ingatkan, bahagian C ada dua jenis bentuk atau jenis bentuk karangan. Satu jenis dalam bentuk berformat dan satu jenis lagi dalam bentuk tidak berformat. Okey, jadi kita sama-sama lihat bagaimana apakah jenis-jenis karangan berformat dan tidak berformat tersebut sebagai pengetahuan murid-murid semua. Okey, lihat di sini. Nampak tak? Okey, terlihat. Ini jenis ataupun bentuk karangan berformat. Satu, surat kiriman rasmi. Yang kedua, temu ramah. Yang ketiga, berita. Yang keempat, laporan. Yang kelima, syarahan. Yang keenam, dialog. Yang ketujuh, surat kiriman tidak rasmi. Yang ke-8, peribahasa. Yang ke-9, ceramah. Yang ke-10, wawancara. Yang ke-11, ucapan. Dan yang terakhir ialah catatan. Okey, itu tadi ialah semua jenis-jenis karangan dalam bentuk berformat. Okey, kemudian kita lihat pula jenis-jenis ataupun bentuk karangan yang tidak berformat. Okey, yang pertama, keperihalan. Yang kedua, peribahasa. Yang ketiga, rencana. Yang keempat, pendapat. Yang kelima, biografi. Yang keenam, perbincangan. Ketujuh, cerita. Yang ke-8, fakta. Ke-9, penerangan. Yang ke-10, autobiografi. Okey, ini ialah jenis-jenis karangan tidak berformat. Okey. Kemudian kita lihat pula bagaimana biasanya soalan bahagian C ini dikemukakan. Okey, bahagian C ni selalunya ada, bukan selalunya, memang akan dikemukakan dua soalan. Iaitu soalan 1 dan soalan 2. Jadi, kamu akan pilih salah satu sahaja karangan tersebut. Ini ialah contoh bagaimana dalam ujian selalu soalan-soalan karangan bahagian C dikemukakan. Di mana dalam bahagian C ni kamu akan diberi 25 markah. Biasanya dicadangkan kamu akan membina karangan tersebut dalam masa 25 minit. Okey, soalan arahannya biasa seperti ini. Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan. Suka saya nak ingatkan bahawa setiap kali nak buat soalan perlu baca arahan, okay, dan fahami.
Contohnya soalan pertama. Sambutan rumah terbuka telah diadakan di kawasan kejiranan kamu. Tulis sepucuk surat kepada rakan kamu untuk menceritakan rumah terbuka itu. Tulis surat kamu itu selengkapnya. Jadi, tulis surat. Ini maksudnya karangan jenis berformat. Okay. Dan satu lagi soalan kedua, tulis sebuah karangan yang bertajuk Aku Sebuah Kereta. Ini tadi karangan dalam jenis tidak berformat. Okay. Okay, bagaimana pula langkah-langkah untuk murid-murid semua membina sebuah karangan yang baik? Okay. Pertama, teliti tajuk atau soalan yang hendak dipilih. Baca dan fahami betul-betul soalan tu tadi. Bila kamu dah faham, lepas tu kamu pilih yang mana satu kamu nak buat. Kedua, mencari kata kunci tajuk atau kunci soalan. Gariskan. Macam tadi, karangan autobiografi. Kamu gariskan apa jenis karangan tu? Autobiografi. Tentang apa? Tentang sebuah kereta, kan? Catat isi-isi penting dan buat rangka karangan. Rangka karangan ni maksudnya kamu buat dalam peta minda, peta buih. Okay? Tulis karangan berdasarkan rangka karangan, iaitu kamu ada huraian isi, contoh dan penanda wacana mesti ada. Untuk karangan yang gramatis, mesti ada penanda wacana. Semak semula karangan yang telah siap, ejaan, tanda bacaan, struktur ayat, pemilihan kata dan gaya bahasa. Okey, ini tadi tentang langkah-langkah kamu nak buat sesuatu karangan tu, sebuah karangan tu. Jadi di sini sebagai permulaan, cikgu sediakan contoh karangan autobiografi, iaitu karangan jenis ataupun bentuk tidak berformat. Okay. Ada dalam lampiran yang akan disertakan nanti. Apa yang perlu kamu buat ialah kamu cuma salin saja karangan tersebut sebagai pengetahuan kamu. Salin dengan tulisan yang kemas dan cantik. Okay. Kemudian, jangan lupa juga kamu kena salin jenis-jenis karangan tadi. Karangan dalam bentuk tidak berformat dan karangan dalam bentuk berformat. Yang itu dulu kamu salin, kemudian baru salin karangan autobiografi ni tadi. Faham ke tak faham? Saya percaya semua murid-murid faham apa yang cikgu maksudkan. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Buat dengan tulisan yang cantik ya. Baru mata cikgu senang nak baca. Terima kasih.